Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir ke rumah Allah, dapat menunaikan salat berjamaah pada pagi Jumaat yang mulia Sayyidil Ayyam. Dan kita digalakkan pada hari Jumaat ini untuk kita perbanyakkan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pun sebut pada ayat yang daripada surah Al-Maidah, pada ayat yang ke-50, ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51 hingga ke-56. 51 hingga 56. Dan kita ambil pula hak baru ni pada ayat yang ke-54, sambungnya dia. Sambungan daripada itu kita lihat pula pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Al-Maidah daripada ayat yang ke 57 dan juga 58. Ayat 57, 58. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu huzwan, sebagai bahan ejekan, wala'iban, dan juga bahan yang boleh dipermain-mainkan, serta menjadikan juga
orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sebelum daripada kamu dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila ssalati ittakhadhuha huzwa, dan apabila diajak, diseru kepada salah, iaitu dengan seruan azan, ittakhadhuha huzwa, mereka mengambil seruan tersebut sebagai bahan ejekan dan juga bahan permainan mereka. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, demikianlah kerana mereka itu satu kaum yang tidak menggunakan akal mereka. Masih lagi dengan sekitar ayat yang berkait dengan pemimpin. Apabila Allah Subhanahu wa taala seru lagi kita dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru wahai orang-orang yang beriman, maka kita secara automatiknya kena tahu Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang sedang mengaku dia beriman pada Allah. Maka orang yang ada iman pada Allah Subhanahu wa taala bila mendengar seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dia rasa akan terpanggil. Dia akan rasa terpanggil atau dipanggil. Dia akan rasa disentuh diri dia itu kerana dia ni mempunyai iman. Allah Subhanahu wa taala panggil sebahagian daripada manusia dengan ya ayyuhallazina amanu, dan Allah taala panggil keseluruhan manusia ni dengan ya ayyuhan nas. Kemudian Allah taala memanggil sebahagian manusia ni dengan ya ayyuhallazina amanu kerana orang itu telah diberikan iman. Kita ni kalau kita ada sesuatu hak kita miliki dan orang panggil kita wahai orang yang berharta, contoh ada harta banyak, wahai orang yang berharta, maka orang-orang yang berasa dia tu ada harta, dia akan terasa. Wahai orang-orang yang beristeri, mana orang ada bini, dia berasa lah orang panggil. Beristeri 2 ke 3 ke. Mana bila diseru itu, mana apa yang kita miliki, maka kadang-kadang sesuatu tu kita bangga. Kita bangga, aku panggil tu orang ada harta. Aku tu orang panggil tu orang ada bini 2 3 tu. Orang yang diseru dengan sesuatu yang dimiliki, apalagi benda yang dimiliki itu benda yang berharga. Benda yang berharga, bahkan lebih berharga lagi yang dimiliki itu ialah iman. Iman sesuatu yang sangat bernilai dan berharga yang dimiliki. Maka seseorang yang mengaku dia beriman, bila Allah Ta'ala panggil ya ayyuhallazina amanu, maka dia segera memberikan perhatian kepada ayat tersebut atau seruan tersebut. Allah Subhanahu wa taala seru selepas daripada seruan itu Allah Taala bagi satu larangan lagi. Dan sebelum daripada ni pun ayat-ayat yang sebelum daripada ni semua Allah Taala sebut la ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu, ya ayyuhallazina amanu la semua ni hei orang beriman jangan, hei orang beriman jangan, wahai orang yang beriman jangan. Jangan di situ dengan maksud haram sesuatu perkara yang mana Allah Ta'ala royak kepada dia jangan, tapi dia buat. Itu telah membuat dan melanggar larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tattakhidhu
alladzina takhadhu, jangan kamu ambil orang yang mengambil ke apa? Jangan kamu jadikan. Yang mula-mula tu la tattakhidhu, jangan kamu jadikan. Siapa? Alladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba, jangan kamu jadikan orang yang menjadikan agama kamu suatu perkara yang boleh diejek-ejek dan juga boleh dibuat main, boleh dipersendakan. Siapa dia? Orang itu iaitu orang yang mengaku juga dia ni beriman. Orang yang mengaku beriman boleh mengaku. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Quran Ta'ala sebut wala taqulu amanna wa qulu aslamna. Sebab ada yang mengaku-ngaku beriman depan Nabi kerana mereka nakkan sesuatu. Mari jumpa Nabi, kami beriman. Tapi Allah Ta'ala royak kepada Nabi, jangan kata kamu beriman, kamu katalah kamu ni Islam. Sebab iman tu tak boleh nak diaku-aku dan tak boleh nak ditengok. Orang yang mengaku atau dia ni Islam, yang menjadikan agama kamu, iaitu agama Islam, satu bahan yang boleh diejek dan dipermainkan. Lalu Allah Ta'ala sertakan lagi bersama-sama dengan golongan ini, iaitu walladzina utul kitaba min qablikum, orang yang juga diberikan kitab sebelum daripada kamu, di kalangan Yahudi dan Nasrani. Wal kuffar, dan golongan kafir, orang yang menjadikan agama Islam sebagai bahan yang boleh diejek dan dipersendakan. Dia duduk sama level dengan orang yang diberikan kitab, iaitu di kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mereka ni juga tak beriman dengan kitab tersebut, dan dia duduk sama level dengan al-kuffar, orang yang kafir. Waw di situ ialah waw al-ataf, waw yang menunjukkan dan yang mana duduk persamaan. Kemudian Allah Ta'ala sebut in kuntum mu'minin, sedangkan Allah Ta'ala seru mula-mula pada awal ayat tu, wahai orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala bagi satu larangan, jangan jadikan mereka ini, tiga golongan ni, sebagai pemimpin kamu kalau kamu ni kuntum mu'minin, jika kamu ni sebenar-benar orang yang beriman. Maknanya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tegas terhadap orang-orang yang mengaku benar-benar kamu ni beriman. Maka jangan kamu jadikan mereka itu pemimpin. Jangan kamu jadikan mereka itu sebagai pemimpin. Kalau orang-orang di kalangan orang kafir, itu jelas orang mukmin, dia tengok orang kafir, maka dia tak boleh jadikan pemimpin dia. Dia tengok ahlul kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani, ajaran dia pun dia nak ajak ke arah kebaikan juga. Tanyalah mana-mana agama, semua nak ajak ke arah kebaikan. Tetapi yang mana Allah Ta'ala i'tiraf, orang yang ayat daripada sebelum dia Allah Ta'ala sebut dah, innama waliyukumullahu walladzina amanu, innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ayat sebelum ni kita sebut dah, sesungguhnya bahawasanya hanya sanya pemimpin kamu itu ialah Allah dan Rasul, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk patuh rukuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa may yatawallahum, siapa yang memilih
yaitu Allah dan Rasul sebagai pemimpin dan orang-orang yang beriman, sebagai orang yang beriman, maka Allah Ta'ala kata fa inna hizballahi humul ghalibun, maka parti Allah Ta'ala itulah yang akan menang. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dari ayat yang kita baca tadi, jangan pilih mereka kalau kamu ni benar-benar beriman. Hak yang mula-mula sekali pada ayat ni ialah jangan ambil orang yang menjadikan agama itu sebagai bahan ejekan, bahan yang boleh dia jadikan agama ni boleh buat main, sebagai bahan permainan dia. Benda yang disebut di mulut sahaja tapi tak buat, benda yang hanya sekadar nak pelepaskan diri sahaja, guna agama. Bahaya ni, menggunakan agama untuk melepas diri, ataupun menggunakan agama untuk supaya orang tengok, oh dia nak ke agama tu, dia ni betul ni nak beriman ni, nak. Banyak yang berlaku, sehinggalah kalau dalam negara kita lah ni, satu perkara yang sangat berat yang sedang berlaku sangat besar, yang mengganggu gugat agama kita. Dalam kita tak khabar ni, dalam kita tak sedar ni, yang kita duduk wirid, kita duduk baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala royak gapo, kita duduk wirid, inna ad-dina 'indallahil Islam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kita duduk sebut, kita akui. Jangan kita hanya sekadar kita wirid tanpa kita faham makna dia. Bila Allah Ta'ala sebut inna ad-dina 'indallahil Islam, hanya sanya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Islam, maka semua sekali yang duduk dalam agama itu mestilah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Semua yang ada dalam agama kita, gapo? Semua dalam agama kita ni merangkum semua perkara. Bukan dalam agama kita ini hanya semaya, puasa, zakat, haji, nikah kahwin, apa lagi. Bukan tu saja. Dalam agama kita ni semua cara hidup kita. Cara hidup kita ni termasuk dalam agama belaka. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Daripada nak jaga anak sehinggalah nak jaga sebuah negara. Semua ni masuk dalam agama dan telah diatur susun dalam agama kita. Bila Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, jangan, apabila mana Allah Ta'ala memutuskan sesuatu, bila Allah Ta'ala putuskan sesuatu, Allah dan Rasul telah putuskan sesuatu, maka dia ni nak ambil pilihan lain pula sebagai jalan untuk dia turut. Itu juga dalam bentuk larangan Allah Ta'ala. Larangan Allah Ta'ala, bila mana idza qadallahu wa rasulahu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak sayogianya bagi orang yang beriman, tak leh bagi orang yang beriman, bila mana Allah telah memutuskan sesuatu daripada keputusan Allah Ta'ala, lalu dia ada pilihan yang lain untuk dia pilih. Persoalannya terlalu banyak benda yang kita buat yang bukan diputuskan dalam agama kita, yang sebenarnya sudah ada keputusan dalam agama kita, tetapi kita buat dalam bentuk yang lain. Terlalu banyak. Banyak dah. Apalagi perkara itu melibatkan
kekuasaan, ada kuasa. Bila Allah Ta'ala putus cara lagu ni kena turut, tetapi dia buat cara yang lain. Kita ni sudah hidup dalam satu sistem yang telah diatur oleh orang bukan Islam terhadap kehidupan kita. Walaupun kita mari semaya, walaupun kita pergi buat haji, kita semaya, kita buat haji, kamu tak ada orang nak sekat. Tetapi mereka telah menyekat sesuatu yang lebih besar daripada itu lagi. Orang Yahudi dan Nasrani ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mereka ni tak akan reda sampai bila-bila. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tak akan reda pada kamu sehingga kamu ikut jalan dia. Sehingga kamu ikut jalan dia. Dia ni nak suruh orang ni tinggalkan agama ni dengan pelbagai cara. Dengan macam-macam cara dah dia buat. Nah, dulu mereka berjaya menjadikan orang-orang kita ni tak faham agama, tinggal agama lama, tak tahu ke agama. Lah ni kohorama balik pada agama. Ikut cara hidup agama. Tapi dalam keadaan hidup dalam kutu lagi, dia boleh buat lagi pada kita. Nak dulu ramai tak pakai tudung, tak tutup aurat. Ni, ramai tak tutup aurat. Saya pakai zaman-zaman bila nak penasyid tidak dipanggil nasyid juga, dipanggil lagu-lagu kerohanian. Ni, kumpulan nasyid gapo, El Suraya, gapo lagi. Dia mau ni nasyid tapi tak pakai tudung. Pakai jukuru saja. Nak pakai tudung belik tekak. Lepas tu kau lama berubah sikit pakai tudung lagi, nampak rambut depan. Nak lepas tu lama kau comel pakaian tudung tadi. Tapi dalam keadaan bertudung tu mereka boleh rosakkan lagi akidah. Merosakkan lagi akidah umat Islam banyak lagi. Nah, sehingga kan dalam dakwah mereka ini dia kata tak apa kalau orang kita dakwah tu dia nak pergi semaya masjid pun tak apa, dia nak pakai baju Melayu, nak pakai jubah pun tak apa, nak pakai tudung, pakai purdah pun boleh, tapi kita nak ejahnya bahagian akidah dia. Nah, ejah bahagian akidah je. Nah, kalau mereka tak boleh nak mengaku Nabi apa ni tak boleh nak tinggal Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tak apa. Tapi biar boleh mereka terima bahawasanya apa ni akidah mereka ni biar boleh diterima oleh kita. Mana Nabi Isa bukan Nabi, tapi dia ni level dia lah sebagai Tuhan. Nah, banyak lagi yang dia buat. Tak apalah kalau dia tak boleh, dia nak baca Al-Quran pun tak apa. Tapi kalau dia boleh, dia biar boleh terima lagu-lagu kita. Lagu-lagu apa? Lagu-lagu mereka yang dinyanyikan di gereja. Lagu-lagu kerohanian dia. Ramai orang duk nyanyi. Orang buat lagu dalam konten telefon. Nah, lagu gapo tu ada satu lagu perkataan dia sebut apa ni, tak ingat ke bahasa Inggeris. Nah, dia kata Nabi Isa mengaku dia buat dengan tangan dia. Tak nak cari telefon, kalau jumpa boleh royak lalu tak. Nabi Isa buat dengan tangan dia sendiri. Apa dia? Keajaiban. Apa ni, with my hand. Dia muduk nyanyi. Budak-budak pun duk nyanyi. Aku buat dengan tangan aku. Tu akidah mereka, iaitu mengaku sebagai Nabi Isa sebagai Tuhan, kerana Nabi Isa boleh buat dengan tangan dia yang menghidupkan orang mati. Dekat dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa tuhyil mauta biiznillah wa tubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Tapi Kristian dia kata semua yang boleh menghidupkan mati, semua ni ialah kerja Nabi Isa. Nabi Isa tidak Tuhan.
dan dinyanyikan oleh masyarakat kita, orang-orang tak faham. Nyanyi sedap dalam muzik dia tu. Tak. Awak nyanyi. Lagu-lagu lain banyak lagi. Banyak lagi. Tak. Tak boleh kerohanian. Nah, kalau demo ni faham kita tukar biar ni mereka supaya lebih sesak juga. Dia ada di kalangan Kristian yang sesak dalam ajaran dia. Kalau sesak daripada ajaran dia ni apa? Ajaran songsang, fahaman songsang, apa ni, seksual songsang. Nah, ada lagu-lagu LGBT. Lagu-lagu LGBT ni dia buat lagu nyanyi juga. Dia kata dia rela bersama dengan kekasih dia itu walaupun dia akan masuk neraka. Kekasih dia tu siapa? Lelaki sama lelaki. Siapa nyanyi ni? Orang putih. Kita bunyi lagu orang putih kan hebat. Boleh nyanyi lagu orang putih kan hebat. Sehingga ke Coldplay ni nak mari ni, orang yang beli tiket ni bukan setakat beli tiket saja, tapi ngapa lagu-lagu dia sebab nak nyanyi dalam konsert. Nak nyanyi dalam konsert Coldplay ni, dia ngapa lagu tu. Sebab apa? Figure-figure orang panggil otai-otai dah ni, dia kata setakat mu boleh nyanyi lagu tu hebat lagi, dia kata. Setakat boleh nyanyi lagu lagu tu hebat, dia kata. Orang lain boleh nyanyi banyak lagu lagi. Maka dia duk ngapa lagu. Duk ngapa lagu. Nah, hak jemput selamat datang tu kak, tak pernah tarik apa yang dia telah buat. Selamat datang ke Malaysia, Coldplay. Nah, tak pernah tarik. Inilah golongan-golongan yang mengaku dia beriman, tapi dia mempersendakan agama, buat main dengan agama ni. Siapa yang nak pergi konsert tu, buat konten live, dia kata tak apa, dia kata tak ada pitih, gadah dulu. Aku gadah dulu mah aku. Akak ni gadah mah kakak ni, gelai kakak besar-besar ni untuk beli tiket lepas ni kita tebus balik. Dia kata ni sekali dalam seumur hidup je. Nak mari ni sekali dalam seumur hidup je. Pak kita ni mungkin tak siapa hak lagu tu. Kalau ada konsert mari kat, Allahu Akbar. Bergelewak tak nak masuk. Kalau ada bentuk-bentuk hiburan lebih sikit ya orang kita ni, nyak-nyak tak boleh ulat, tak nak pergi, nak masuk, nak pergi kawasan tu kereta kena tak jauh. Sebab apa? Bila ada saja hiburan, tak kira lah mari maya masjid ke, tak mari sama telah dah. Demo ni akan pergi. Baru bunyi buat kereta beriah, berlarak kereta beriah baru bersombak dah. Jom heboh pula bersombak. Kerana sifat dalam diri kita ni ada nak kepada hiburan. Cuma agama tak larang hiburan ni, tapi kena ikut orang panggil peraturan. Sebab dunia bagi orang mukmin ni adalah satu penjara. Dunia bagi orang ngaku dia beriman ni adalah penjara bagi dia. Dia kira rasa ni tak boleh, ni tak boleh. Banyak sekatan, banyak dinding, banyak pagar. Tapi kalau dia berasa boleh pergi belakang, maknanya dia terasa tak duduk dalam penjara lagi. Biar rasa duduk dalam penjara atas dunia. Kau ni tak boleh, kan nak kau ni tak boleh, nak kau ni tak boleh. Kerana hak nak banyak ni ialah nafsu. Nafsu hak nak banyak. Benda hak besar lagi, ya sekarang ni kita pun berasa macam tak ada gapo, iaitu orang telah saman enakmen syariah. Kalau negeri Kelantan ni ada 21 enakmen syariah yang telah pun dikenalkan oleh raja kita, sultan kita. Kena dah hak ni untuk dilaksanakan. Bila laksana wallahu a'lam. Selagi mana tak boleh ubah di parlimen, perlembagaan ni, maka enakmen syariah ni tak boleh dilaksanakan juga.
Walaupun negeri ni ada kuasa untuk menggubal undang-undang syariah. Setiap negeri ada kuasa boleh gubal undang-undang syariah. Kalau lawyer banyaklah benda dia bahas dalam satu-satu orang panggil perlembagaan tu. Cuma nak rohyaknya, bapa yang dia mau terkai ke negeri Kelantan nak jatuhkan dia punya semua enakmen undang-undang negeri Kelantan ni, nak samai, dia samai dah, tak bukan nak samai dah. Dan akan diperdengarkan, akan didengar di mahkamah dakwaan terhadap enakmen syariah negeri Kelantan ni pada 20 hari bulan 9. Nak dengar penghujah dia ni ramah. Belakang dia ni orang panggil kabel yang kuat, sehingga ke Sultan Selangor sudah bertitah kepada dia perlu ada pindaan pada perlembagaan. Kerana kerajaan yang ada sekarang ini sudah berani, sudah memberikan kebebasan dengan sewenang-wenangnya untuk menggunakan kalimah Allah bagi golongan yang tidak Islam. Tak boleh takwil dah waktu tu. Walaupun dia kata tarik dulu rayuan di mahkamah rayuan untuk kaji semula, ada buat kajian? Tak ada. Bila tarik bermakna sudah memberi kebenaran. Itu terjemahan daripada peguam-peguam. Sebab tu peguam-peguam syariah sangat marah. Nak geger sebab tarik balik di mahkamah rayuan penggunaan kalimah Allah. Maknanya dia dah guna dah. Boleh guna dah. Nah, ini satu ancaman yang besar. Kemudian disaman pula enakmen syariah Kelantan ni disamai untuk dijatuhkan dia, digagalkan dia, dan menjadikan mahkamah syariah tidak ada kuasa lagi untuk mengambil mana-mana tindakan terhadap kesalahan syariah. Kesalahan syariah banyak. Zina, liwat, khalwat, jual anak pun masuk dalam kesalahan syariah. Jual anak atau beri anak pada orang bukan Islam termasuk dalam kesalahan syariah. Banyak lagi 21 ni. Arak judi, meminum perkara yang meminum atau mengambil sesuatu yang mengkhayalkan, termasuklah arak. Mana pergi kuda ke apa semua sekali yang khayal masuk dalam kesalahan enakmen syariah Kelantan. Kalau dia berjaya menjatuhkan ataupun dia menang di mahkamah sivil terhadap dakwaan dia ni, maka semua mahkamah syariah yang ada di negeri-negeri lain pun akan dijatuhkan dengan hujah yang sama. Kalau ni jatuh, banyak lagi dia akan hantar. Dia akan buat samai terhadap mahkamah syariah. Lepas tu apa lagi yang ada pada orang Islam? Apa lagi yang ada pada orang Islam? Tinggal lagi kesalahan-kesalahan kecil, iaitu tak pergi maya Jumaat kena samai, kena ambil tindakan. Apa lagi? Hal kecil-kecil je, kena rigak, tak puasa dalam rok ni atas kedai, duk makan. Hak tu je tinggal. Hak lain-lain, hak murtad kau semua ni tak ada dah. Dia file pula kesalahan lain pula, dia buat suatu kesalahan, file dakwa untuk undang-undang mahkamah syariah. Ada undang-undang orang masuk Islam, undang-undang orang bukan Islam masuk Islam, dia ada. Dia nak buat juga hak tu supaya mahkamah syariah tak ada kuasa. Hak ada pun 355 tu pun mereka tengah usaha untuk menghilangkan juga dia, untuk menjatuhkan juga, menggagalkan juga. Yang ada kuasa sekarang ni pada mahkamah syariah hak tu je.
Hak di Kelantan ni hak tak boleh nak dilaksanakan lagi. Nikmat syariah Kelantan ni tak boleh nak laksana lagi. Tapi mereka dah samai awal-awal lagi. Dah. Ini benda yang besar. Benda yang besar. Dah. Bila habis hak ni kan, gagal kita, tak berjayanya kita mempertahankan dia, maka habislah hak lain. Kerana mereka ni sedang berusaha setiap masa. Seperti mana peguai-peguai syariah, dia ada persatuan dia kata dalam penerangan, satu penerangan dia sebut, dia kata apa-apa ni duduk lawai di kita ni, supalah dia kata duduk hatuk kepala di batu. Hatuk kepala kali pertama pecah kepala dia. Kisnatrah ni, walaupun orang panggil keputusan berpihak kepada dia, tapi sebenarnya dia telah gagal. Kerana sensitiviti orang Islam waktu tu dalam keadaan mahkamah syariah tak ada fungsi lagi. Tak ada lagi fungsi mahkamah syariah. Mereka salah seorang peguam berjaya memasukkan satu penirang undang-undang dalam parlimen yang memberikan kuasa kepada mahkamah syariah yang tak boleh diganggu-gugat oleh pihak lain. Maknanya kuasa mahkamah syariah ada kuasa dan tak boleh dikacau oleh orang lain. Dalam kes itu mereka gagal untuk sekat, sehingga mahkamah syariah hari ini semakin lama semakin berkembang, dan dia tengok perkembangan ni, kalau tak disekat dia akan terus berkembang. Sebab tu dia sekat sampai kes di Selangor, Iki Putra. Kes di Selangor ni kerana dia terlibat dengan liwat, dia tak puas hati kerana dia telah didakwa di mahkamah syariah, lalu dia pergi samai di mahkamah sivil, dan kes dia telah pun didengar di mahkamah sivil. Seolah-olah seperti mana dia ni, dakwaan dia tadi akan menang. Daripada kes itulah ni ilin ni pula failkan samai pada undang-undang enakmen syariah Kelantan. Ambil daripada tu. Jadi kita kena tahu di mahkamah sivil ni semua orang boleh buat putusan. Kalau dia tu hakim bukan Islam, dia boleh buat keputusan. Kalau dia hakim Islam pun dia boleh buat keputusan. Kalau dulu hakim dan juga lawyer ni orang Islam ni memang fikrah dia Islam, hari ni tak gitu. Dia ada sekumpulan dia ada NGO dia dah di kalangan lawyer dan juga hakim ni yang otak dia sudah liberal. Bahkan bobok dia lah hak sungguh nak jatuhkan mahkamah syariah. Jadi kita kena tahulah hak tu. Maka semua ini tak boleh nak ubah, tak mampu kita nak ubah dengan sekadar ambil kecek lagu ni, orang tu giwat penerangan situ, orang ni kecek situ, tak jadi apa. Kalau hantar memorandum pun tak kuat mana lagi. Yang ada satu-satunya ialah kuasa yang ada pada rakyat. Bila mana dia nak buat tanda tangan ISET, tahu tak tanda tangan ISET ni bukan isu politik ni dah, ni isu agama. Isu agama. Bila kita kecek kerajaan Malaysia, politik. Ni isu agama. ISET nak jatuh ke apa? Nak samaratakan etnik. Orang Melayu, orang bukan Melayu, kalau semua ada di Malaysia ni sama level berlaku, tak ada kelebihan dah. Tak ada hak bumi putera. Kuasa raja-raja tak ada kuasa dah. Lepas ni semua keputusan 100% diputuskan oleh legislatif. Oleh kuasa perlembagaan, kuasa parlimen. Bahkan kuasa parlimen pun akan dirobek-robek supaya tak ada kuasa dah parlimen. Duk oleh parlimen majoriti selama mana pun dia nak buat supaya tak ada kuasa, yang tinggal hanya kuasa kehakiman.
Yang tinggal hanya kuasa kehakiman yang boleh buat keputusan. Kalau hakim tu lagu tu, habislah. Dalam tanda tangan Aisyah ni, nak tanda tangan, apa yang boleh kita buat ialah kita himpunkan semua orang, nak berkumpul ramai-ramai, tunjuk perasaan. Ini, maka tak jadi. Tak jadi tanda tangan. Maka hak lagu ni kena buat lagi. Supaya mahkamah syariah yang ada di negara kita ini, tak kiralah daripada negeri mana sekalipun, ia dapat dipertahankan. Kerana mahkamah setiap negeri sudah pun ada undang-undang syariah sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka ni ada dah Qanun Melaka, apa lagi hak lain-lain. Hak batu bersurat tu gapo tu? Batu bersurat duk ngajar dalam sejarah tu. Di situ bersurat-surat gapo? Undang-undang Terengganu. Mahkamah undang-undang Kelantan ada dah, undang-undang syariah berlaku dah. Undang-undang hudud berlaku ada. Tapi bila mari penjajah, dia jajah kita, dia beri kuasa hanyalah sikit saja pada raja, tinggallah enakmen keluarga. Hak lain-lain turut hak dia berlaku. Turut hak dia berlaku. Kesalahan-kesalahan lain boleh diheret di mahkamah sivil, curi ke, merapok ke, jadi hak mahkamah sivil. Padahal hak tu semua syariah berlaku bagi orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang seterusnya, yang kedua tu, iaitu apabila kamu diseru untuk menunaikan salat bila dengan azan, mereka mengambil seruan itu menjadi bahan ejekan, buat nganying, sindir. Apa ni suara ganggu orang pagi-pagi ni, kacau orang nak tidur pun tak boleh. Siapa hak kata tu? Kalau orang non-Muslim, tak apalah, moga dia non-Muslim. Hak ni orang Muslim diri, bosan lah duduk kat masjid. 5 kali sehari tu, sakit telinga. Tak kau bahaya. Mereka mengejek orang-orang Yahudi bila dengar orang azan, dia pun sebut ketek. Dengan sebutan dia tadi bertujuan untuk mengejek. Bahkan ada yang kata pula, Allah, bunyi pula uta ni. Uta. Jadi semua ni bahan ejekan. Hak lain-lain, orang bertudung, pakai tudung labuh-labuh, ambil kain alas meja pakai, sindir tadi untuk mempersendakan. Pakai pakaian tutup aurat, tudung 2-3 lapis kain kena pakai. Pakai skirt lagi, pakai kain dalai lagi, pakai stocking pula. Menyeksa, mengungkung. Inilah dikata diskriminasi terhadap wanita. Dia guna ayat tu. Jadi semua ni sindiran-sindiran yang mana dia kata tu, kalau kita ni tak terima, kita anggap sindiran. Tapi kalau orang tu duduk dalam keadaan duduk atas tara lagi, agama tak faham mana, dia kata betul sungguh payahlah nak pakai tudung-tudung ni, pakai baju lengan panjang ni, nak baju longgar-longgar ni, serabut kalau jalan ke sakut kau tu, sakut kau ni. Jadi kita pakai ketat-ketat sudah senang. Pakai seluar jeans ketat, pakai t-shirt lengan panjang pun ketat, kain tudung belik tekok saja, tudung rambut, tapi tak labuh seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Pakai tudung ni mesti tutup buah dada, labuh ke dada, tu baru tudung. Kalau tudung pakai lilik bubuh, kacing baju banyak butai-butai buah jarum, hanya tutup sekat tekok je, tu tak penuh lagi syarat, tak mengikut syarat tutup aurat. Dia kata kamu tutup habis, dah tutup belakang. Memang tutup tapi macam baru buah naka. Ramai nak pakai lagu tu, ramai. Mari masjid pun pakai lagu tu lagi.
Nak mari maya pakai lagu tu ketak kelemat. Lepas tu kat maya pakai kain besar. Apa tak pakai dengan pakaian tu buat semaya? Apa tak pakai baju lagu tu untuk semaya? Tak sah. Apa tak sah? Bak nampak aurat. Pandai pula kata aurat. Tapi tubik luar pakai lagu tu tak apa. Jadi Allah Ta'ala ni duduk dalam masjid. Luar masjid Allah tak ada. Tu pakai lagu tu. Nah ni, pas orang-orang tua, pocik-pocik masjid pun tengok anak-anak muda pakai lagu tu pun senyum kena. Nak tegur pula, adik ni mana adik? Ni. Apa? Ki pakai lagu tu dia pun kena juga. Jadi ini fitnah. Ayat Allah Taala sebut apa ni, la taqrabuz zina tu bukan larangan supaya zina saja. Larangan dia tu start daripada pakaian lagi. Pakaian, pergaulan. Tengok tak boleh tengok orang hok tak ada tok lelaki sikit nak masuk apa lalu. Ni. Nak masuk apa lalu, nak tanya khabaran, nak macam-macam. Sebab apa? Itu orang panggil bibit awal. Semua ni golongan-golongan yang bermusuh dengan kita ni, kita kena tahu Nabi kata al-kufrun millatun wahidah. Pokok kafir ni satu je matlamat dia. Dia balah ke sama dia, balah dalam negara dia, tapi bila dalam bab orang Islam mereka bersatu. Dalam bab agama Islam mereka bersatu. Walaupun negara lain-lain, Kemboja, India, tapi apa dia tak balas sama dia? Dia seksa orang Islam berlaku. Di Rohingya seksa orang Islam di Rohingya. Di India seksa orang Islam di India. Jadi satu tahap yang makin teruk. Jadi mereka kata orang Islam ni halal untuk dibunuh. Kena hapuskan mereka ni. Jadi lagu tu. Jadi kita tak nak lah tempat kita pun jadi lagu tu, dan kita kalau boleh semua tempat yang ada umat Islam tak jadi lagu tu. Tapi oleh kerana Islam tu tidak gah, tidak boleh berkuasa, maka dia akan jadi lemah, dan bila lemah mereka mudah ditindas. Allah Ta'ala alam. Sekadar telah dulu untuk pagi ni. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan lemah tu pada dia mesti. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.